Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih Timbalan Pengurusi Tetap UMNO Malaysia, Saudara Izwan. Yang berbahagia, Ketua Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Dr. Ashraf, Pimpinan Pemuda UMNO Malaysia, Ahli Majlis Kerja Tertinggi, Datuk Seri Syabri, rakan-rakan Ketua-Ketua Pemuda Bahagian, Naib-Naib Ketua Pemuda Bahagian, setiausaha dan juga para perwakilan sekalian. Selamat pagi dan juga salam reformasi. Saya kena bercakap pada hari ini disebabkan kita dah jadi kawan. Di wilayah persekutuan ada 6 kawan kita di PKR, 4 kawan kita di AP. Jadi bila saya dengar taklimat Presiden semalam, ada seteru lama kita yang akan bakal datang di bangunan ni. Jadi saya bermula dengan salam reformasi. Saya nak kena biasakan ni. Jadi saya bagi tahu awal. Pertamanya, sebagai saya Muhammad Nizam, Ketua Pemuda UMNO Wilayah Persekutuan, dicadangkan oleh pimpinan Pemuda UMNO Malaysia untuk menyokong usul ini. Dan saya nak bagi tahu juga, saya juga mewakili pemuda wilayah. Saya nak bermula dengan diri kita dulu. Kalau kita bercakap soal kita kalah ni, soal Perikatan Nasional, soal Pakatan Harapan, tapi kita perlu ingat, kalau kita tengok data pada hari ini, kita orang Melayu hanya menyokong kita 33%. Orang Melayu yang menyokong Perikatan Nasional 54%. Orang Cina yang menyokong Pakatan Harapan 94%. Dan orang India yang menyokong Pakatan Harapan ialah 84%. Kita hari ini pasca PRU 14, kita dikategorikan sebagai parti second fiddle. Hari ini realitinya kita third fiddle. Saya ni di Batu, tuan-tuan, tak pernah dalam sejarah Batu BN kalah dengan hilang deposit. Kami kalah dengan bergaya. 10,000 saja, tuan-tuan. Parti Perikatan Nasional 23,000. Parti Pakatan Harapan 43,000. Jadi, tuan-tuan, itulah realiti. Realiti hari ini, United Malay National Organisation, Parti Melayu, ditolak oleh orang Melayu. Ini satu yang pelik. Dan kita, tuan-tuan dan puan-puan, jangan rasa belakang tu ada puan-puan je. Kita kena akui, there is something wrong with us. Kenapa ada penolakan ni? Kalau kita kata pasal hujan yang lebat, PRU 14 sebelum buka pili pun air keluar. Kami ini ketua-ketua pemuda negeri, ketua-ketua pemuda bahagian, belum tentu lagi, nganga pun belum tentu keluar setitik pun belum tentu. Sepanjang 5 tahun. Tapi akhirnya 5 tahun ini nak habis dah lah. Syukur sangat-sangat sebabnya kita berjaya juga sampai ke garisan penamat. Tetapi ending dia pada hari ini tak cantik. Walaupun kita merupakan sebahagian daripada kerajaan. Kita berbangga bahawasanya kita parti kingmaker. Tetapi hakikatnya kita hanya ada 30 kerusi. 4 bukan daripada UMNO. Ada 2 MCA, 1 MIC, 1 PBRS. Kalau ditolak lagi, 6 Sabah. Dan hanya di Semenanjung 20. Kami, tuan-tuan, di wilayah persekutuan ni, UMNO hampir pupus, tuan-tuan. Yang ada Starbucks kat KL ni, kalau kira Keblat KL lah, semua ada Starbucks. Kalau kira satu Malaysia ni, yang ada Starbucks cuma ada 2 je yang menang. Iaitu di Cameron Highland dan juga di Titi Wangsa. Kami berpeluanglah menang satu ni, Datuk Jo, pengurusi perhubungan kami menang. Dan bila kita congak-congak muhasabah 2 bulan ni, kita kata, kenapa dia boleh menang? The heart of Kuala Lumpur, the center of Malaysia, jendela Malaysia. Dia menang. Kenapa? Pertama, tuan-tuan, hari ini
Waimah apa pun lah kita perkatakan tentang Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. But we have to talk about ourselves. Kenapa kita kalah? Sebab tak ada, saya tak dengar lagi kenapa kita kalah. Walaupun kita menunggu study-study yang mengatakan untuk membuktikan kenapa kita kalah. Tapi hakikatnya, sentimen itu yang membuatkan kita kalah. Walaupun mereka hanya bekerja 2 minggu saja. TikTok, Instagram, Facebook 2 minggu. Kita bekerja siang dan malam 5 tahun ni tuan-tuan. UMNO ni DNA dia politik hikmat bakti. Kalau tak ada program, dia jadi macam gata-gata, tak boleh nak bantu orang. Dia jadi macam aku bukan budak UMNO, nak tolong orang. Tapi hakikatnya pada hari ini bukan wilayah persekutuan saja ganap, 74. Iaitu kerusi Perikatan Nasional menang. The safest seat in the world yang kononnya kita berada di negeri-negeri selamat, akhirnya tumbang. Contohnya kalau kita tengok di Kedah, Datuk Seri Aziz Rahim, apa yang dia tak bagi dekat penduduk balik? Ganap tuan-tuan. Tok Dad, ganap. Kunan di Putrajaya, ganap. Kita semua ganap, dah hampir pupus sebenarnya. Kita kena akui kita hanya ada 20 di Semenanjung. 6 di Sabah. 26 tuan-tuan. Sekali lagi saya ingatkan, United Malay National Organisation, UMNO. Tetapi orang UMNO tolak kita. That is something bad. Sebab itu saya akui kelemahan kita di peringkat, mungkin saya sebagai Ketua Pemuda Negeri, tanggungjawab kerana tidak dapat, orang kata, menarik minat anak muda terhadap UMNO. Sebab apa saya katakan daripada awal, Kuala Lumpur, jendela Malaysia, the heart of KL, ini merupakan political hub. Political hub yang akan ada domino effect ke negeri-negeri lain. Dia akan bawa ke negeri-negeri. Bila saya tanya kawan-kawan saya yang kalah, yang menjadi calon tempoh hari, dia kata, saya kata, macam mana boleh kalah? Orang luar, faktor orang luar. Tak nak percaya. Orang wilayah ni tuan-tuan, saya sedih sikit lah. Orang kata, ni pentas ni saya nak gitu. Kita bercakap soal orang muda, cakap soal orang muda. Kita ada bendahari pemuda UMNO Malaysia dalam pemuda wilayah. Kita ada setiausaha kerja pemuda wilayah. Kita ada exco pemuda wilayah. Yang semuanya datang dari wilayah. Tetapi akhirnya calon yang dibagi itu, yang 2 kali dah kalah. Saya tak tahu kat mana walinya. Sama ada wali atau walak. Saya tak tahu. Ini hakikat tuan-tuan. Kita nak tarik orang muda yang ada jis dengan kita. Tetapi akhirnya tombang. Pasal apa? Sebenarnya salah diri kita sendiri. Kita tak cermin betul-betul kenapa kita kalah PRU14. Kalau tuan-tuan kita kena terima hakikat PRU14, ada ke postmortem yang kita buat? Ada yang kalau kata sentimen kita kalah disebabkan pemimpin. Disebabkan salah guna kuasa, korupsi dan sebagainya. Akhirnya kita semua dalam dewan ni salah kerana kita tidak dapat mempertahankan kredibiliti parti kita. Dan akhirnya parti kita ini dilabel sebagai parti rasuah korup apa semua. Saya tuan-tuan, saya nak mewakili Ketua-Ketua Pemuda Negeri. Saya tahu pahit jerih kami sebagai Ketua Pemuda Negeri. Nak mencari dana, nak menjawab pertanyaan, nak menjawab persoalan. Dan banyak pergolakan politik yang perlu dijawab. Yang perlu orang kata apa, have to face. Dengan dalam keadaan yang kita tidak begitu kuat. Dan dalam hari ini tuan-tuan, dulu kita bercakap soal labeling. Kita bercakap soal kluster mahkamah. Kita bercakap soal kluster PWTC. Hari ini pun kita masih label. Kluster broker ni. Tuan-tuan, kita reality check. Ada broker yang berjaya, ada broker yang gagal. Broker berjaya boleh teruskan kerja, yang broker yang gagal boleh cuba lagi. Ini hakikat tuan-tuan, kenapa kita nak berselindung. Kita kena bagi tahu rakyat bahawasanya kita dah buat salah. Kita buat silap. Kita lupa, kita pegang kuasa, kita asyik bergaduh-gaduh. Orang PM lah, orang Zahid lah, orang Ashraf lah, orang Pat lah. Ini masalah kita. Kita tak bercakap soal kita ini orang pemuda UMNO. Kita bercakap, tuan-tuan hari-hari bekerja di parlimen masing-masing untuk menang. Kalau kita masih PKP, saya rasa semua bahagian di seluruh Malaysia ni bantu rakyat. Akhirnya rakyat tolak kita mentah-mentah. Siapa?
Maksudnya di sini, politik hikmat bakti itu tidak semestinya tidak menjamin orang undi kita. Tetapi sentimen pengundian 2 minggu terakhir sangat penting. Tuan-tuan, Perikatan Nasional dah ada e-handbill. Kita masih menggunakan wanita untuk menggerakkan handbill. Begitu jauh kita. Kita bangga, kita merupakan parti yang mempunyai terasnya orang Melayu 3.4 juta. Dan akhirnya, kita tengok PRU 15 tempoh hari, tak sampai pun. Mana orang UMNO sendiri tak undi UMNO? Ini satu yang pelik. Pasal apa orang tak undi kita? Kita tak tanya tu. Tapi kita asyik berkata soal, yalah, sudah tentu Perikatan main TikTok, dia. Saya tak percayalah saya dah hadap PRU 14. Dan saya rasa rata-rata kat sini ada experience, ada pengalaman ketika PRU 14. Ketika tu saya rasa zaman kegemilangan UMNO. Di mana kalau nak kata soal dana politik ni, kita tak risaulah. YB Shah. Saya rasa nasib baik YB Shah pun hampir ganap juga di Paya Besar. Panik juga YB Shah. Bayangkan, Perak hanya 2. Kedah ganap, Terengganu ganap. The Malay Belt ataupun Melayu punya, kita punya bank vote kita lari habis. Pasal apa? Kenapa orang Melayu, kita ni parti Melayu, tapi orang Melayu tak sokong kita? Ini sebenarnya yang kita kena perkatakan dan kita kena jawab. Kita kena bagi tahu rakyat, ya, kita bertanggungjawab atas kekalahan ni, kita dengan power struggle kita yang kita tak berkesudahan, mengklusterkan orang ini dan orang itu. Dan akhirnya, kifarah inilah Tuhan sekali lagi uji kita. Walaupun kita ni hampir ganap tuan-tuan, tapi masihlah parti Keramat ni ada lagi sisa 26. Tapi 26 tuan-tuan, bukan sesuatu yang kita boleh banggakan. Dulu ada 1 Perdana Menteri, 11 kementerian. Hari ada 1 timbalan Perdana Menteri, 5 kementerian. Rugi ke untung? Tapi akhirnya, kita punya ahli orang politik ni, our end goal ialah kuasa. Kalau nak berkebajikan, kita boleh masuk NGO. Tapi kita nak kuasa, our end goal. Tapi, yalah, kita perlu lalui ini dengan pahit jerih ni. PRU 16, saya tak tahulah macam mana tuan-tuan, saya dah habis umur. Dah 40, dah tak boleh dah. Tahun ni 41 dah. Jadi, saya ucapkan selamat berjaya lah, all the best kepada kawan-kawan kita. Tapi apa yang lebih penting pada hari ini, saya, apa yang telah diungkapkan oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia sebentar tadi. Kita ingat baik-baik dia. Pertama, jangan kita khianat kawan-kawan kita. Jangan ada gunting dalam lipatan. Jangan kalau kata kita bercakap soal diri kita. Kita perlu bercakap soal parti. Enough. Stop with all the labeling. Tak perlu bercakap soal broker, tak perlu bercakap. Kita perlu cakap soal survival parti kita. Kita perlu bercakap PRU 16 kita nak buat apa? Kita perlu bercakap hanya 33% orang Melayu yang sokong BN. Kita perlu bercakap kenapa orang Cina tidak menyokong kita. Kita perlu bercakap itu tuan-tuan. Soal kerajaan sudah selesai. Kita dah pun menjadi part of government. Kita sudah pun mempunyai timbalan Perdana Menteri, iaitu Presiden kita, sebagai wakil kita dalam kabinet. Enough. Tapi pada hari ini, saya kalau boleh dan mengharapkan ruang ini kita guna sebagai tempat pertama untuk kita muhasabah diri kita. Yang kedua, kita perlu akui kesilapan kita. Yang ketiga, yang ini paling penting, janganlah kita di luar sana syok-syok dengan kita saja. Kononnya ada 3.4 juta. Akhirnya, tuan-tuan, the safest seat in the world pun kalah. And yang paling saya sedihlah, kawan-kawan kita pemuda yang ada masa depan ni, bila sentimen itu terlalu kuat dan terpalit dengan parti, mereka semua yang baru nak naik ini, tumpas dan tumbang. Collateral damage, tuan-tuan. Ada yang bagus, ada yang doktor, ada yang accountant, ada yang lawyer, ada pelbagai background. Habis ganap dalam politik.
Jadi, tuan-tuan, bermula pada hari ini, kita perlu ada kebersamaan. Kita jangan bercakap soal kluster ini, kluster itu, dan kita jangan berada dalam sindrom denial. Salah-salah, tak betul, tak betul. Ini kalau salah sebab politik kita panjang, maraton. Kita perlu berada dalam sistem. Tapi akhirnya, tuan-tuan ini jadi ketua pemuda tak ada kuasa, buat apa? Tuan-tuan jadi naib ketua pemuda bahagian, tak ada kuasa, buat apa? Habis-habis merintih balon ketua pemuda Malaysia, tak bantu dan sebagainya. Jadi sebabkan itu kita perlu berhadapan dengan realiti. Jangan kita sedap menyalahkan orang itu dan orang ini. Kita perlu bercakap soal kita. Kita perlu bercakap soal apa masalah kita. There is something wrong with us. 2 kali kalah tuan-tuan PRU 14 disebabkan korupsi dan salah guna kuasa. PRU 15 salah guna kuasa dan juga korupsi. Ini sentimen pengundi ketika ini. Dan mereka tuan-tuan, saya rasa janganlah kita mempermainkan intellectuality rakyat. Kata mereka ini senang dibeli. Tuan-tuan PRU 14, apa yang kita tak dapat? Apa yang kita tak gunakan? Semua agensi bersama kita. With all the machineries bersama kita. With all the resources bersama kita. And yet kita kalah. Dan hari ini kita kalah lebih tu. Jadi disebabkan itu tuan-tuan, saya nak puji-puji, saya minta maaf. Tapi kita datang dengan kekalahan. Dan kita nak tahu kenapa kita kalah. Dan kita kena perbetulkan kesilapan kita hari ini. Dan saya tak nak bercakap lebih panjang. Kalau boleh kita jadikan ruang pada hari ini untuk pemuda-pemuda kita berbicara. Kalau silap, tegur silap. Kalau salah, tegur salah. Tuan-tuan semua saya tanya di bawah, kenapa kita kalah? Kenapa kita kalah? Bila saya tanya orang Malaysia, orang kata, kita ada masalah mempertahankan kredibiliti pemimpin kita. Kita ada masalah tu. Yang kita semua gagal mempertahankan kredibiliti pemimpin kita. Akhirnya, kononnya, undi BN, undi Zahid. Undi BN, undi Zahid. Ini. Padahal, tu tak seberat mana pun. Cuma kita gagal. Sentimen. Akhirnya sentimen untuk mengundi. Saya ingatkan sekali lagi dan diri saya pada masa akan datang yang bukan berada di pentas pemuda semula. Saya ikut apa yang diperkatakan oleh Ketua Pemuda UMNO Malaysia tadi. Kita jangan berhenti berjuang. Tak apa. At one time PKR ada satu sahaja undi. Satu saja ahli parlimen. Iaitu Datuk Seri Wan Azizah di Permatang Pau. Akhirnya hari ini dia dominan. Dan dia sekarang ini Perdana Menteri pula. Kita bersabar tuan-tuan, perjuangan ini panjang. Dia bukan mengambil masa yang pendek. Kita tahu, kita jarang untuk merasa susah sangat ni. 22 bulan saya tahulah peritnya nak jadi kerajaan ni. Buat report polis, keluar modal. Buat report polis, keluar modal. Ketua-ketua Benda Negeri. Bukan sikit-sikit, banyak tuan-tuan. Tak bagi, kena balun. Bagi, kena balun. Jadi, pertamanya, orang kata kita perlu ingatkan diri kita lah. Perlu muhasabah dalam ruang kita yang orang kata singkat pada ini. Untuk kita bawa bekalan di bahagian masing-masing. Kita belum kalah sepenuhnya tuan-tuan. Kita hanya ditangguhkan kemenangan. Seperti mana yang selalu orang politik berkatakan. InsyaAllah ada jalan dia. Selagi kita masih kuat fundamental kita, masih kuat basic kita di bawah, InsyaAllah kita boleh berjaya. Tapi naratif yang kita nak bawa pada hari ini perlu betul. Dan kita tidak boleh lagi seperti kita jual kestabilan dan kemakmuran, tapi UMNO dilihat tidak stabil langsung. Asyik bercakaran, asyik power struggle dan sebagainya. Mudah-mudahlah kita berada dalam sindrom denial. Kita terima kekalahan ini dan kita bangkit, bak kata Ketua Muda tadi, lap air mata cepat-cepat dan insya-Allah kita berjuang sehingga ketitisan darah terakhir. Jadi saya tak nak lebih panjang lagi timbalan pengurusi tetap. Terima kasih kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk menyokong
usul daripada beliau, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Jadi saya Muhammad Nizham bin Abdullah Hamidi, Ketua Pemuda UMNO Wilayah, mohon menyokong.